Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, sebelum tu kita baca doa dulu untuk memberkati kelas kita pada hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey, semua pelajar hadir ke hari ini? Hadir, semua hadir. Bagus, semua rajin untuk belajar hari ini ya. Okey, sebelum tu saya nak kamu semua kutip sampah yang ada di kawasan sekitar kamu dan betulkan meja kursi kamu supaya kita belajar dalam keadaan bersih dan teratur, supaya ilmu senang masuk nanti ya. Okey, semua dah bersih? Okey, dah bagus. Okey, hari ini cikgu akan mengajar kepada kamu semua tentang sloka. Siapa yang pernah dengar sloka? Okey, dah kan? Kan minggu lepas cikgu suruh kamu semua baca untuk kelas hari ini. Mesti ada yang tak baca. Okey, semua baca. Cikgu harap semua memberi tumpuan semasa saya mengajar nanti. Okey, sebelum saya memulakan kelas, saya akan menayangkan satu video. Saya nak kamu semua memberi tumpuan yang baik kepada apa yang hendak saya tayangkan. Sloka boros dan jima. Katakanlah jika kau ada emas banyak timbun bertimbun, beras berkuning berkapit berkarung, uang bergedung pada ikanku. Tapi jika ditabur habur, saban hari diborosi, semuanya akan hancur, juga akan habis pergi. Walau banyakkan berasnya, tak terbilangkan ulasnya, pasti akan timbas juga, tak tinggal sebiji jua. Begitulah akibatnya kalau sifat boros dan habur, jimat cermat akan ubatnya, jika tak mau harta berkubur. Bidal Melayu sedia berkata, nak kaya berdikit-dikit, nak ramai bertabur urai, masa mewah beramai-ramai, sudah apa keseorangan. Dengan baik ya. Okey, itu merupakan sloka boros dan jimat. Okey, berdasarkan video saya tadi, saya nak beberapa orang untuk jawab soalan saya berdasarkan apa yang kamu faham dari video tadi. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan sloka? Okey, siapa nak jawab? Okey, Siti cuba jawab. Okey, Siti bagus. Cuba Siti jawab. Okey. Ya, macam itulah. Saya akan menambah sikit ya. Sloka ni ialah puisi Melayu yang berbentuk bebas dari segi rangkap, rima akhir, baris. Dia tidak menentu. Dia ditentukan oleh pengarang itu sendiri sebanyak mana yang dia hendak karang. Okey, untuk soalan kedua ni saya akan tanya lagi, apakah fungsi sesebuah sloka? Okey, siapa nak jawab? Amir cuba jawab. Okey, Amir jawab. Okey, jawapan Amir tadi sangat tepat, di mana sloka ini ialah berfungsi sebagai sindiran atau mengejek seseorang. Tapi apa yang saya nak tambahkan lagi, ia juga berguna sebagai memberi pengajaran dan panduan hidup kepada manusia dahulu, di mana manusia dahulu, masyarakat dahulu, dia sering menggunakan bahasa-bahasa kiasan untuk menegur seseorang itu atau untuk memberi pengajaran kepada seseorang. Okey, untuk meneruskan lagi kelas kita pada hari ini, saya akan mengajar kepada kamu semua tentang bentuk dan gaya bahasa. Okey, sama juga macam apa yang saya tayangkan dalam video tadi. Saya nak seorang daripada kamu
memberi maksud kepada saya apakah yang dimaksudkan dengan bentuk puisi. Okey, siapa nak cuba? Okey, Amirul nak cuba jawab? Okey. Okey, bagus Amirul. Jawapan Amirul sangat tepat. Tetapi ada sikit penambahan lagi ya. Okey, bentuk ialah sesuatu yang merangkumi rangkap, baris, patah perkataan, suku kata dan rima akhir di dalam sesuatu karya seperti pantun, sajak, sloka dan sebagainya. Okey, di mana puisi-puisi Melayu ni dia mempunyai pelbagai bentuk, di mana ada yang terikat, ada yang bebas, ada yang mempunyai rima akhir sama dan ada yang mempunyai rima akhir tidak sama. Okey, kita akan saya akan mengajar kamu bentuk puisi tertumpu kepada puisi seloka. Okey, puisi seloka ni dia terdapat banyak bentuk, iaitu seperti rangkap, baris, patah perkataan, suku kata, rima akhir. Okey, untuk rangkap dalam puisi seloka ini, puisi seloka Boros dan Jimat ini mempunyai 5 rangkap sahaja. Dan dalam setiap rangkap mempunyai jumlah baris yang tidak sama, di mana rangkap pertama dia hanya ada 4 baris sahaja, rangkap kedua 2 baris, rangkap ketiga ada 2 baris, dan rangkap keempat ada 4 baris, dan rangkap kelima pun ada 4 baris. Di situ kita tengok ada yang 4 baris dan ada yang 2 baris. Untuk jumlah perkataan sebaris juga dia adalah tidak sama, di mana ada yang mempunyai 2 suku kata dalam sebaris dan ada juga yang mempunyai 6 jumlah suku kata sebaris. Untuk rima akhir juga ialah tidak sama, di mana dalam rangkap pertama ada AB, CC, rangkap kedua AA, rangkap ketiga ada AB, rangkap keempat ABAB dan rangkap kelima ABCD. Okey, di mana kita dapat tengok di sini perkataan di akhir baris semua tidak sama. Dia ada yang ABC. Jadi di sini kita dapat tengok dia berbentuk bebas, di mana seloka ini ialah berbentuk bebas. Okey, dalam seloka ini mempunyai ciri baris dia terbagi pada 2, iaitu ada baris pembayang dan ada pembaris maksud. Okey, setakat ini siapa ada soalan? Okey, Hawa ada soalan? Okey, adakah pantun dengan seloka sama? Okey, jawapannya ialah tidak. Di mana pantun ialah puisi berterikat dan seloka ialah puisi bebas. Walaupun kedua-duanya mempunyai pembayang dan juga maksud, tapi seloka dia ada rima akhir ABAB dan untuk seloka pula dia tidak menentu. Di sini kita dapat tengok pantun dengan seloka dia tidak sama, di mana pantun terikat dan seloka ialah bebas. Okey, siapa lagi ada soalan? Okey, tak ada. Okey, kalau semua tak ada soalan, saya akan masuk pula pengajaran kita pada hari ini tentang gaya bahasa. Okey, terima kasih kerana masih memberi perhatian di dalam kelas saya. Okey, untuk meneruskan pengajaran tentang gaya bahasa, okey, saya akan memberikan kamu semua maksud gaya bahasa dahulu ya. Okey, gaya bahasa ini ialah penggunaan gaya bahasa yang dipilih dan digunakan untuk menyampaikan sesuatu maksud. Gaya bahasa atau unsur keindahan meliputi semua aspek bahasa seperti pemilihan kata, penggunaan kiasan, pembinaan frasa, pembinaan ayat dan juga sebagainya. Okey,
dalam sebuah puisi itu terdapat banyak bahasa yang dapat kita analisis dalam puisi tersebut, termasuk puisi sloka. Puisi sloka ini ada juga yang pengarang selitkan beberapa gaya bahasa untuk mengangkat karya tersebut menjadi indah. Okey. Yang pertama, saya akan terangkan kepada kamu semua tentang gaya bahasa asonansi. Okey, siapa tahu gaya bahasa asonansi? Huruf vokal. Okey. Yang lebih tepat lagi, asonansi ini ialah pengurangan huruf vokal dalam satu baris, di mana huruf vokal tersebut ialah A, E, I, O, U. Itulah. Okey, di mana dalam setiap baris tu, apabila kamu tengok ada yang huruf A, E, I, O, U ni banyak, jadi kamu boleh dijadikan baris tersebut sebagai contoh untuk asonansi. Okey, seterusnya kita akan belajar pula tentang aliterasi. Okey, yang tadi vokal, okey, yang ini ialah konsonan. Okey, untuk aliterasi ni pula ialah pengulangan huruf konsonan dalam sesuatu baris. Okey, untuk huruf konsonan tadi ialah huruf kecuali A, E, I, O, U tadi. Okey, jika kamu semua terjumpa dalam satu baris tu mempunyai huruf konsonan yang banyak, jadi kamu boleh jadikan baris tersebut sebagai contoh untuk aliterasi. Okey, seterusnya ialah anafora. Okay, ramai yang tak tahu tentang anafora. Okey, anafora ini ialah merupakan pengulangan kata di awal baris, di mana kamu tengok baris untuk pembayan dan maksud, dia mempunyai perkataan yang sama. Jadi kamu boleh menjadikan rangkap tersebut sebagai contoh untuk anafora, di mana ia pengulangan perkataan di awal baris. Okey, seterusnya sinkop. Sinkop ni ialah gaya bahasa singkatan sesuatu perkataan. Contoh, perkataan tidak jadi tak. Apa lagi? Hendak jadi nak. Macam tu. Dia merupakan singkatan perkataan yang digunakan dalam rangkap. Okey, seterusnya personifikasi. Okey, personifikasi ni ia merupakan penlambangan sifat-sifat manusia yang diberikan kepada benda yang tidak bernyawa, di mana sifat manusia diberikan kepada benda-benda yang tidak bernyawa. Ia dikenali sebagai pengurangan atau pengisaan, di mana sifat manusia diberikan kepada benda. Contoh, pohon kelapa melambai-lambai. Itu sifat manusia yang diberikan kepada pohon kelapa. Okey. Memandangkan saya telah memberi maksud kepada gaya-gaya bahasa tadi, saya nak kamu semua membentuk kepada dua kumpulan untuk melakukan perbincangan kepada tugas yang akan saya berikan. Okey. Tugas yang saya berikan ialah saya nak kamu mencari gaya bahasa di dalam sloka, poros dan jimat, kemudian datang ke depan untuk membentang di hadapan kawan kamu semua. Okey, saya nak kamu tubuhkan dua kumpulan sahaja. Okey, cepat tubuhkan. Okey, dah tubuhkan. Okey, saya nak seorang datang ke depan untuk ambil kertas dan pen. Okey, ni ambil. Okey. Siti, ada soalan? Kamu tak faham tentang anafora? Okey, anafora ni ialah merupakan pengulangan perkataan di awal baris. Pengulangan perkataan di awal baris. Kamu tengok macam nak,
Macam baris pertama nak, baris kedua nak. Jadi kamu boleh jadikan contoh kenapa. Okey. Okay, siapa ada soalan? Okey. Okey, memandangkan semua kumpulan dah siap. Okey, saya nak wakil seorang dalam setiap kumpulan datang ke depan untuk membentangkan hasil perbincangan kumpulan tentang gaya bahasa dalam Seloka Boros dan Jimat. Okey, seorang hantar wakil ya. Assalamualaikum. Ini merupakan hasil perbincangan daripada kumpulan kami. Gaya bahasa yang kami peroleh yang pertama ialah asonansi. Asonansi ialah pengulangan huruf vokal dalam sebaris. Contoh yang kami dapat, walaupun beras tak berbilang ulasnya. Di sini kita dapat lihat pengulangan vokal A. Seterusnya, gaya bahasa aliterasi. Aliterasi ialah pengulangan huruf konsonan dalam sebaris. Contohnya, begitulah tetap akan akibatnya. Di sini kita dapat tengok pengulangan konsonan T. Akhir sekali ialah gaya bahasa anafora, iaitu pengulangan perkataan di awal baris. Contohnya, nak tanya berdikit-dikit, nak ramai bertabur urai. Di sini kita dapat lihat pengulangan kita di awal baris, iaitu perkataan nak. Itu sahaja pembentangan kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Okey, bagus untuk kumpulan 1. Kamu berjaya mencari gaya bahasa dalam Seloka Boros dan Jimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kumpulan 2 ingin membentangkan berkaitan dengan gaya bahasa yang terdapat dalam Seloka Boros dan Jimat. Terdapat 3 jenis gaya bahasa. Yang pertama, anafora, sinkop, personifikasi. Anafora bermaksud gaya bahasa perulangan, iaitu pengulangan kata di awal baris. Maksud gaya bahasa sinkop ialah gaya bahasa singkatan bagi sesuatu perkataan. Manakala maksud gaya bahasa personifikasi, gaya bahasa yang memberi pelambangan sifat manusia kepada benda yang tidak bernyawa atau sesuatu yang abstrak. Okey. Contoh bagi ketiga-tiga gaya bahasa tersebut, yang pertama gaya bahasa anafora. Contohnya ialah nak kaya berdikit-dikit, nak ramai bertabur urai. Contoh bagi gaya bahasa sinkop, nak kaya berdikit-dikit. Dan contoh yang ketiga bagi gaya bahasa personifikasi, bidal Melayu sedia berkata. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, tahniah juga kepada kumpulan 2 kerana berjaya mencari gaya bahasa dalam Seloka Boros dan Jimat. Tahniah kepada kamu semua, kita tepuk tangan. Okey, kamu semua sangat bagus pada hari ini. Okey, untuk meneruskan lagi kelas kita pada hari ini, saya ada permainan di mana kamu perlu menjawab soalan yang akan saya tayangkan. Okey, nanti saya akan panggil nama, seorang akan pilih jawapan yang tepat. Okey, kita akan mulakan permainan kita ya. Okey, kita mula. Okey, untuk soalan pertama ni siapa yang nak jawab? Berapakah jumlah rangkap yang terdapat dalam Seloka Boros dan Jimat? Okey, Ali cuba jawab. 5. Okey, bagus Ali, jawapan yang baik. Tepuk tangan. Okey, seterusnya, apakah bentuk Seloka Boros dan Jimat? Okey, siapa nak jawab? Siti. Mesti jawab. Bebas. Okey, betul. Tepuk tangan. Okey. Okey, soalan seterusnya. Seloka Boros dan Jimat mempunyai pembayaran dan maksud. Betul ke salah? Betul. Okey, semua tepuk tangan. Pandai-pandai. Okey, seterusnya.
Gaya bahasa apakah yang mempunyai pengulangan huruf vokal? Okey, yang ni saya nak Ali jawab. Responsi. Konsonansi. Okey, betul Ali. Tepuk tangan. Okey, seterusnya soalan terakhir. Apakah gaya bahasa yang sesuai untuk bidang Melayu sedia berkata? Okey, siapa yang jawab? Ain. Anafora. Personifikasi. Okey, betul. Okey, nampaknya kamu semua pandai. Okey, itu saja soalan saya. Okey, terima kasih. Ya, semua menjawab soalan dengan betul dan tepat. Semua bagus, memberi perhatian semasa saya memberi penerangan tadi. Okey, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Okey, sebelum saya nak keluar daripada kelas kamu, saya nak seorang datang ke depan untuk memberi rumusan tentang serta huraian apa yang dapat dipelajari pada kelas saya pada hari ini. Okey, seorang datang ke depan. Okey, Wani datang ke depan. Okey, Wani. Seloka ialah karangan berangkap atau bahasa berirama. Seloka mengandungi sindiran yang menjadi pengajaran dan teladan kepada pembaca. Selain itu, kita juga dapat mengenali jenis-jenis gaya bahasa berserta contohnya dalam seloka borus dan jimat. Okey, terima kasih Wani kerana berani datang ke depan untuk memberi rumusan tentang pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Selepas tu maka berakhirlah kelas saya pada hari ini. Okey. Saya nak mengingatkan kamu semua supaya sentiasa membuat nota, membuat ulang kaji kerana topik-topik ini akan saya masukkan dalam ujian pertengahan tahun nanti. Okey, harap kamu bersedia dengan nota-nota yang diberikan. Jangan lupa membaca, okey. Okey, itu saja untuk saya pada hari ini. Assalamualaikum semua.